Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualiti perkhidmatan haji dan penaiktarafan perkhidmatan pergigian antara yang menjadi tumpuan Dewan pada hari kelima mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Sesi dimulakan dengan jawapan bagi pertanyaan lisan antaranya cadangan pakej haji tambahan dengan kos lebih rendah. Menteri Hal Ehwal Ukama berkata, dasar pada masa ini menghendaki lokasi hotel-hotel penginapan berada di dalam kawasan pusat 1 km dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Dasar itu jelas Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman mengambil kira kemudahan untuk mengendalikan perkhidmatan perubatan dan jemaah berulang-alik ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Respon tersebut sebagai menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam. Perkara itu yang diambil kira dalam perkara yang sedang kita ini amalkan sebagai dasar jemaah haji Brunei. Dan juga perlu juga dipahami bahawa dasar kerajaan pada masa ini, itu yang kaulah nyatakan tadi, adalah supaya kualiti perkhidmatan haji perlu diutamakan dan dikekalkan. Matlamatnya adalah bagi menjaga kesejahteraan jemaah haji bahkan juga keselamatannya. Ini pula penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengenai usaha Jabatan Perkhidmatan Pergigian yang giat memastikan penaiktarafan perkhidmatan dan perancangan strategik yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datu Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Suraja Khatib, Datu Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman. Pemberian latihan-latihan asas dan upskilling pegawai-pegawai dan kaki tangan untuk memastikan perkhidmatan pergigian yang selamat dan berkualiti, termasuk penghantaran pegawai-pegawai pergigian ke luar negara untuk menjalani kursus latihan kepakaran lanjutan atau Advanced Specialty Training. Manakala rancangan untuk menaik taraf dari segi teknologi pergigian juga diambil kira dengan adanya penggunaan sistem Computer Aided Design and Computer Aided Manufacture atau CAD/CAM di bahagian makmal pergigian bagi pembuatan appliance pergigian secara digital. Bagi isu membantu perniagaan kecil dan membantu perniagaan tempatan memahami trend pengguna dan peraturan perniagaan luar negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pula menjelaskan pihak kerajaan mengundang pembeli luar negara untuk menggalakkan interaksi dan dialog bersama perniagaan tempatan selain mempromosikan produk tempatan ke pasaran domestik dan antarabangsa. Demikian respon Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah bagi soalan Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad dan Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi. Terdapat juga Brunei Mentor for Entrepreneurs Network, Program Elevate, Youth Entrepreneurship Ecosystem, iUsahawan dan D-Links yang disediakan bagi meningkatkan kemahiran usahawan, pemasaran, pensijilan antarabangsa dan juga mengongsikan mengenai persekitaran perniagaan dan dasar perniagaan di dalam negara dan pasaran antarabangsa. Mengenai isu mengawal dan memelihara flora dan fauna, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin mengongsikan Akta Hutan Penggal 46 dilaksanakan dan dikuatkuasakan bagi mengawal selia aktiviti pengambilan hasil hutan dengan langkah strategik bagi memastikan sumber biodiversiti negara ini terus terpelihara dan diurus secara mampan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan perkara tersebut bagi menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman.
dan fauna ini melibatkan kerjasama beberapa agensi termasuk pihak Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan juga pasukan polis di Raja Brunei secara bersepadu. Dari segi kawalan perdagangan flora dan fauna pula, Jabatan Perhutanan juga menguasakan peraturan di bawah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora melalui Perintah Flora dan Fauna Liar 2007. Dewan juga mendengarkan kenyataan daripada Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman berhubung soalan-soalan yang diajukan kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, sekaligus mengungsikan dasar-dasar yang dikemas kini termasuk perkembangan perlaksanaannya. Antaranya menaik taraf pos-pos kawalan imigresen darat, penyelenggaraan Dewan Kemasyarakatan dan infrastruktur-infrastruktur lain serta kesejahteraan dan kemaslahatan penduduk. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, di bawah Pelan Strategi Kementerian bagi tahun 2023-2027, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan pada masa ini memfokuskan dalam memperkasa pembangunan komuniti. Menyediakan fasiliti yang kondusif bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana seperti penaik tarafan tamu selera Bandar Seri Begawan bagi keselesaan peniaga dan kunjungan orang ramai, penyediaan kios di jalan residensi dan melantik pengurus acara bagi menyalaras dan mengurus peniaga-peniaga tempatan untuk berjaja setiap minggu di kawasan pusat Bandar Seri Begawan. Dalam memperkasa pembangunan komuniti dan penyediaan fasiliti bagi peniaga di negara ini, Kementerian tidak hanya memfokuskan kepada peniaga yang bergiat aktif, malah juga memberikan peluang memperkasa keupayaan golongan yang terpinggir, seperti para banduan. Mengenai taraf kerakyatan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui Lembaga Bahasa giat mengadakan ujian Bahasa Melayu bertulis dan lisan bagi calon-calon yang telah mencukupi syarat kelayakan di bawah Akta Taraf Kebangsaan Brunei. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah membuat semakan semula ke atas kurikulum kertas ujian Bahasa Melayu yang telah mula diperkenalkan pada tahun 2004. Kurikulum edisi 2024 ini adalah sebagai bahan rujukan kepada calon yang akan menduduki ujian Bahasa Melayu dan calon yang akan menduduki ujian lisan Bahasa Melayu. Rasional semakan adalah bagi mensejajarkan isi kandungan kurikulum kertas ujian Bahasa Melayu dan dengan tujuan sebenar ujian bertulis Bahasa Melayu dan ujian lisan Bahasa Melayu supaya ianya menjadi alat pengukuran yang sahih dan konsisten selaras dengan fungsi dan tujuan sebenar ianya diadakan. Akses pasaran baharu dan keperluan pembangunan modal insan antara perkara yang dibangkitkan oleh beberapa wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Ini termasuk akses pasaran baharu dan teknologi terkini perlu dikembangkan bagi mewujudkan rangkaian ekonomi. Boleh diraih oleh negara dan para perniagaan tempatan. Keperluan dan pertumbuhan sosioekonomi negara bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk diberi tumpuan. Yang berhormat, projek dan program yang dilaksanakan hendaklah memberi manfaat kepada golongan sasaran. Ekosistem perniagaan yang inklusif. Keperluan pembangunan modal insan yang dinamik dan berwawasan ke arah melahirkan pemimpin berkemahiran. Usaha memupuk kesedaran terhadap alam sekitar penting ke arah kelestarian alam sekitar. Pengemaskinian dasar insurans pekerja asing turut disentuh oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bagi ulasan perbahasan peringkat dasar. Langkah itu dibuat untuk memastikan perlindungan sosial yang lebih baik kepada pekerja asing dan mengurangkan beban majikan. Dasar insurans pekerja perubatan pekerja imigran akan dilaksanakan secara berfasa, yang mana fasa pertama akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan Julai 2025 bagi pemegang pas kerja kategori perkhidmatan domestik. Pas
pemegang pas lawatan yang masuk ke negara Brunei Darussalam dengan menggunakan visa lawatan, pemegang pas lawatan profesional dan pas lawatan berniaga dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Manakala fasa kedua bermula pada 1 hari bulan Januari 2026 bagi pemegang pas kerja syarikat kategori syarikat iaitu sektor swasta, pemegang pas tanggungan iaitu isteri dan anak yang tidak bersekolah dan pemegang pas penuntut berwarga negara asing. Semasa sesi perbahasan peringkat dasar Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, turut mengongsikan mengenai isu pendidikan yang disentuh oleh beberapa orang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Peperiksaan O-Level menilai prestasi pelajar kita, tetapi penilaian PISA dapat membantu menilai sistem pendidikan kita dengan adanya tambahan soal kaji selidik bagi pelajar, sekolah, guru-guru dan ibu bapa. Walau bagaimanapun, kajian ini masih belum konklusif. Ini adalah kerana pencapaian kita masih belum menghampiri purata OECD. Oleh yang demikian, kita mesti merapatkan jurang pencapaian pelajar terlebih dahulu, sekurang-kurangnya ke tahap purata OECD, barulah kita akan dapat meningkatkan peratus pelajar kita yang berjaya dalam peperiksaan O-Level. Sebagai langkah proaktif, Kementerian Pendidikan sedang dalam proses Pelan Pendidikan Hijau yang memberi tumpuan kepada pelbagai inisiatif utama bagi membudayakan kelestarian dalam sistem pendidikan negara. Ianya diharapkan dapat meningkatkan daya saing negara melalui pendidikan hijau yang akan melahirkan pelajar dengan kemahiran relevan untuk sektor ini. Secara tidak langsung, komitmen terhadap kelestarian dapat menarik pelabur dan syarikat global kerana ia meningkatkan reputasi negara Brunei Darussalam sebagai negara yang proaktif dalam kelestarian serta menarik ekopelancongan dan kerjasama antarabangsa. Penyelidikan dalam teknologi hijau juga berpotensi mencipta peluang ekonomi baharu yang akan menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan negara. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang kemarin mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis tahun ini diselenggarakan oleh bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan. Derma yang dihulurkan merupakan sumbangan melalui gabungan tabung anak-anak yatim JAPIM, tabung dana anak yatim daerah Brunei dan Muara dan sumbangan daripada BIBD. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, penyampaian sampul derma kepada pegawai-pegawai daerah Belait, Tutong dan Temburong bagi penerima di setiap daerah,
Penyampaian hadiah skim galakan pelajar-pelajar cemerlang BIBD dan diselajurkan dengan penyampaian sampul derma kepada lebih 3,000 anak yatim yang berdaftar di bawah JAPIM. Kaunter-kaunter pendaftaran anak-anak yatim juga dibukakan sehingga 8 Mac di Hub Sukan Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi bahagian keluarga, wanita dan kanak-kanak Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM di talian 238-0704 pada waktu pejabat atau talian kebajikan 141 dan talian anak 121. Pusat Sejarah Brunei mengadakan majlis pelancaran buku serta penyampaian hadiah peraduan menulis esei dan peraduan ilustrasi sejarah Brunei tahun 2024-2025. Majlis berlangsung di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Pelancaran 5 buah buku disempurnakan oleh Haji Awang Muhammad Abdoh bin Haji Awang Damit, Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Buku tersebut boleh diperoleh di kedai buku Pusat Sejarah Brunei dengan potongan harga 20% dan 80% bagi semua buku dan majalah di kedai berkenaan. Tawaran-tawaran berkenaan terhad untuk 3 hari sahaja sehingga 8 Mac. Dayang Arabiatul Aqilah binti Awang Ahmad memenangi peraduan menulis esei sejarah Brunei, manakala peraduan ilustrasi sejarah Brunei dimenangi oleh Dayang Nur Aiman Nabilah binti Muhammad Yaakob. Juga hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Baram dan limbangan ini. Jadi saya sering berfikir apakah impak kehilangan kedua-dua teritori ini kepada ekonomi Brunei pada waktu itu. Jadi saya cuba mengkaji dengan lebih mendalam lah. Dan alhamdulillah sekarang sudah terhasil hasil tulisan saya dan saya sangat bersyukur. First one, aku mau melihatkan yang Sultan Omar Ali Saifuddin yang bagi yang perlembagaan Brunei 1959 tu, dan saya ingin melihatkan like how like special that day is. Yang the second piece is aku ingin melihatkan yang both the Sultan and the rakyatnya, since aku at the rakyat, yang itu is a very special day for everyone in Brunei Darussalam lah. Sempena bulan Ramadan, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis tadarus Al-Quran bagi pegawai dan kaki tangan wanita kementerian berkenaan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Sungai Buloh. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Siti Norishan binti Haji Abdul Ghafur, isteri Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis bertujuan mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Ugama, khususnya golongan wanita. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin mengadakan program dakwah melalui tadabbur Al-Quran dan Al-Hadis di Jabatan-Jabatan Kerajaan, sesi khas sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41 dan awal Ramadan 1446. Program dakwah berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program diisikan dengan ceramah bertajuk Tadabbur Ramadan Al-Mubarak untuk Kehidupan yang menyentuh ibadah puasa di bulan Ramadan, peluang keemasan untuk setiap umat Islam meningkatkan ketakwaan diri dan memohon keampunan dari segala dosa yang telah dilakukan. Program dakwah antara lain mendedahkan para pegawai, kaki tangan dan orang awam dengan tadabbur Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan kehidupan seharian.
Penutupan sebahagian jalan di Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah dari Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Salihah menuju ke Gadong dilanjutkan sehingga 10 Mac ini. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya menyatakan penutupan bermula pukul 12.30 malam sehingga 4 pagi. Ia bagi membolehkan kerja-kerja mencabut panel Variable Message Signs VMS dilaksanakan. Sementara itu, penutupan sebahagian jalan di persimpangan lampu isyarat Jalan Kebangsaan atau Jalan Jawatan Dalam Hala Jalan Menteri Besar juga dilanjutkan sehingga 11 Mac bermula pukul 10 malam hingga 4 pagi. Penutupan tersebut bertujuan bagi melaksanakan kerja pemasangan loop sensor di persimpangan berkenaan.